Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini 20 hari bulan 4. Hari yang ke-8. Saya buat wiring tadi. Bukan sehari sebenarnya tapi separuh hari, setengah hari. Okay, hari ini saya datang untuk lay kabel yang last kali. Itu kabel 4mm untuk aircon. 4mm mega kabel kita pakai, tuan-tuan. Kita pakai mega kabel. Dengan saya 1 horsepower ke, 2 horsepower ke, 1.5 horsepower ke, semua saya akan pakai 4mm, 4mm. Senang. Okay, ni point aircon. Point aircon dia tak banyak. Dia 2 point je. Untuk family area dengan master bedroom. Okay, ni master bedroom. Okay, untuk point aircon ni, saya tak boleh nak bawa pergi kepada sub-DB. Saya tak boleh nak buat pembahagian untuk sub-DB. Semua saya kena bawa pergi ke main DB. Jadi yang ni untuk soket plug. Ada sikit lagi. Settle, lepas tu saya turunkan point, kita terus fitting. Sebab lampu dah sampai dah. Ini lampu. Lampu dah ada lah. Tak masalah. Jadi saya nak sambung kerja, beres. Okey tuan-tuan, sekarang ni saya dalam bumbung. Okay, Alhamdulillah untuk pendawaian 100% dah settle, dah siap. Lay kabel, cuma cara lay kabel macam ni je lah. Okey, saya nak tunjuk kepada anda ni apa dia. Okey, cuba anda tengok. Sebelah ni. Semua dia ikat bata, bodoh punya kontraktor. Tunjuk bagi jelas dia. Okey, tengok ni, keliling. Ini baru di sebelah dapur, saya tunjuk. Saya geram sangat-sangat tuan-tuan, saya bukan nak burukkan mana-mana kontraktor. Tapi takkanlah seorang kontraktor macam ni cara binaan rumah. Kau tak boleh nak fikir ke macam mana nak jalan paip. Tak kisahlah paip air ke, paip wiring ke. Inilah kontraktor paling bodoh yang pernah saya jumpa dalam banyak-banyak saya buat wiring dalam rumah. Kontraktor paling bodoh saya jumpa. Aduh, penat. Habis saya kena hack. Tengok dalam ni kena hack, nak lalu paip. Ni kena hack, nak lalukan paip. Kabel habis bersirat. Semua tak teratur. Apa yang saya rancang semua dah terabur. Tengok dekat sub-DB ujung. Nampak tak? Tengok. Yang saya hack sebelah lain. Saya ingat situ tempat sub-DB. Rupa-rupa yang situ sub-DB. Bila nak pergi situ semua dia dah tampal ni. Semua dah tampal dinding. Keliling. Ni dia. Untuk rumah ni ruang tamu semua diikat sampai ke atas. Dapur ikat sampai ke atas. Bilik ikat dinding, ikat bata ni sampai ke atas. Apa kebodoh kau buat kerja. Aduhlah ya Allah. Saya punyalah penat. Plan macam-macam dalam kepala otak. Inilah cara-cara kontraktor yang lebih berpelajaran tinggi buat. Ni saya dalam bumbung, saya tunjuk hari ni. Sebelum ni saya tak nak tunjuk lagi. Sebab saya takut ada yang senang saya boleh lay kabel. Tapi susah juga nak lay kabel. Ni nantilah. Seandainya nak repair nak buat apa-apa lepas ni. Nak buat maintenance, ada kerosakan pendawaian. Tak kisahlah melibatkan pendawai ni ada rosak, ada masalah ke. Memang lunyai lah electrician yang datang nak buat. Jadi electrician yang datang nak buat ni, kalau yang tengok rumah ni, cas lah awal-awal mahal-mahal. Bagi cas kau-kau ni. Sebab rumah ni susah. Plan rumah ni rumah saya tak tahu. Yang saya ambil ni dengan kontraktor yang kedua dah. Yang kontraktor pertama tu memang bermasalah. Saya pun pernah dengar daripada banyak mulut lah. Memang bermasalah kontraktor ni. Tak apalah, saya tak nak aibkan mana-mana orang sebab dalam bulan puasa. Cuma saya nak bagi untuk yang baru nak jadi kontraktor tu. Yang baru nak jadi kontraktor, janganlah kau pergi buat ni dinding ni. Kau ikat habis satu rumah. Untuk benda ni kita boleh buat pakai besi benda ni. Untuk kita hadam benda atas tu. Saya pun pandai buat benda ni sikit-sikit. Sikit-sikit lah tuan-tuan. Dah letih dah pukul 2 dah. Biasa saya dah balik. Tapi nak settle benda ni. Penat punya pasal. Inilah. Hasil dia kalau owner rumah tak ambil tahu. Owner rumah tak pandai. Inilah hasil dia. Inilah hasil yang akan dapat. Dia menyusahkan semua orang. Elektrik pun susah nak pasang pipe lepas ni. Daripada ada hari apa ni. Nak pasang pipe lepas ni memang lagi susah. Tengoklah macam mana.
Tapi tugas saya kena wiring terbaik, ikut spek cara betul, saya akan buat. Cuma saya beritahu awal, seandainya ada masalah pada pendawaian, insya-Allah memang garanti akan susah untuk buat maintenance. Jadi telah settle lah kerja saya, alhamdulillah. Turun kabel semua sekali, cuma mungkin tak sempat fitting untuk hari ni. Besok saya fitting lah untuk lampu semua sekali. Okey tuan-tuan, sekarang ni dah jam 2.30. Saya pun dah nak balik, tak larat dah, letih. Alhamdulillah. Untuk pendawaian dalam rumah ni, semua dah settle, dah turunkan, point apa semua, sudah. Ini untuk sub-DB. Sub-DB tu dah turun, yang ni point lampu luar. Point lampu luar ni saya tak tahu macam mana nak buat lah. Sebab dia dinding rumah ni, okey, start daripada sini, semua dia ikat bata semua ni. Sini. Semua dia ikat, dia main ikat je sini. Dia start daripada sini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak faham plan rumah ni, kalau video saya tunjuk tadi, dia start daripada sini, dia pergi ke dinding ni. Okey, sini dia tutup. Sini dia ikat sampai ke atas, bodoh punya kontraktor. Lepas tu, daripada sini, okey, daripada sini tunjuk sini dia. Bagi je lah. Daripada sini ni, untuk pintu, dia ambil pada jarak ni. Di sini dia ambil daripada jarak untuk frame pintu ni, dekat sini sampai ke sini. Dan ni dah tertutup dah ni. Sub-DB ada sini. Bodoh tak bodoh punya kerja. Aduh, tak faham. Ni kontraktor yang pertama, yang mula-mula dulu. Rumah ni pernah terbengkalai tuan-tuan, pernah ditipu oleh kontraktor. Tapi saya tak nak sebut lah kontraktor mana-mana. Cuma nasihat saya untuk owner rumah, janganlah serah 100% pada kontraktor. Datanglah tengok. Benda macam ni tak semestinya kita sebagai seorang elektrik, tak semestinya kita ni kena ada electrician sebagai seorang elektrik, basic elektrik, baru kita nak faham struktur rumah. Tak. Kita boleh fikir benda, kalau dah ikat semua sekali sampai ke atas, macam mana pipe nak jalan? Hari ni bulan puasa tuan-tuan. Saya kejar untuk siapkan sebelum petang. Ni dah petang 2.30, letih, penat. Kerja. Tapi inilah. Sebab tu nasihat saya untuk owner rumah, janganlah terlampau 100% serah kepada kontraktor. Kalau jenis kontraktor bodoh, ada juga bodoh. Dengarlah cakap saya bukan nak mumpak siapa-siapa tuan-tuan. Bukan saya nak tuduh siapa-siapa, tapi saya berani jamin kontraktor yang buat rumah ni, kontraktor yang mula-mula tu kontraktor bodoh. Saya cakap saya. Yang untuk pendawaian semua dah settle lah. Nak tak nak settle. Yang ni untuk aircon. Untuk aircon kita pakai 4mm. Lepas tu untuk pendawaian dalam bilik. Okay, yang ni untuk lampu kipas. Lampu kipas. Lepas tu aircon, soket plug. Soket plug dengan yang ni dia satu circuit ni. Yang ni satu circuit. Sebab satu MCB saya buat satu MCB 2 soket plug. Okay, ni switch lampu tandas dengan lampu tengah ni. Main DB dia. Okay, ni untuk main DB. Main DB alhamdulillah semua dah settle lah. Tunggu fitting. Sepatutnya sempat fitting tuan-tuan hari ni. Tapi oleh kerana struktur rumah ni yang entah apa-apa jadi penat, kerja jadi lambat. Inilah bahannya dia. Sebab tu kos wiring dia mahal. Jangan nak minta murah-murah. Kita sebagai pengguna, kita banyak nak demand murah. Lepas tu nak yang terbaik. Senang kita nak pakai mega, nak bayar 51 poin, mana dapat? Kau gila apa bulan-bulan puasa ni. Itu je saya boleh bagi tahu. Macam tu je ayat dia. Senang je. Dan banyak dah. Ni ramai dah saya jumpa jenis manusia macam ni. Tak fikir benda nak kemas, nak selamat, nak tahan, tapi nak murah tak boleh. Sebab tu harga pendawaian dengan saya tuan-tuan, insya-Allah pasti akan mahal di satu masa. Pasti akan mahal. Saya akan letak kau mahal. Yang sanggup terima, insya-Allah saya akan bagi yang terbaik. Bukan sekarang ni saya bagi tak terbaik, sekarang ni pun terbaik dah. Cuma pada satu masa, insya-Allah harga saya akan meningkat. Dari masa ke semasa akan meningkat. Sebab ni harga kabel dah naik. Segala peralatan dah naik. Jadi kos upah untuk pembantu staf semua kena naik dah. Makan minum apa semua tanggung. Tak termasuk lagi yang suka untuk buat atas yang susah.
yang tahap apa atas tu. Sebab tu harga cikgu saya Mah Bayu dia mahal. Memang tepat pada benda dia letak tu. Sebab apa Mah Bayu dia letak harga mahal, baru saya tahu inilah punca dia. Bila letak harga mahal dah tak boleh petikai dah. Susah ke senang ke, semua tibai buat. Jadi settle lah untuk yang ni. Besok insyaAllah kita datang fitting dah. Besok kerja datang fitting, pasang lampu, switch tak tahu sampai bila ya. Jadi saya pun nak balik nak kemas tuan-tuan. Saya mohon maaf terkasar bahasa biasalah. Saya pun letih, penat. Nak ada kerja bodoh pula atas. Kita nak marah. Betul tak? Kalau tuan-tuan ada tempat saya pun sama. Pembantu saya penat. Jadi itu ya tuan-tuan. Selamat berpuasa. Saya mohon maaf sekali lagi. Saya Zahra Engineering. InsyaAllah pendawaian saya buat cara yang follow spec tuan-tuan. Saya buat cara follow spec, cara yang selamat. Selagi mana saya mampu lay kabel ke arah tu, saya akan lay kabel. Selagi mana ia tidak memudaratkan pada saya. Cuma untuk orang lain datang maintenance satu masa memang bermasalah. Contoh macam rumah ni. Pada satu masa akan bermasalah, saya akui. Satu masa pasti akan bermasalah kalau wiring ni ada short. Orang lain datang nak buat maintenance, nak datang check memang cukup susah. Sebabnya dia masa sebelum dia tampal mozaik, sebelum dia buat siling kaku, dia tak runtuhkan yang diikat, batin yang diikat. Itu memang bermasalah. Jadi sekali lagi tuan-tuan, saya mohon maaf. Cara pendawaian saya ada orang tanya macam mana saya follow spec tuan-tuan. Saya follow spec. Kerja kena follow spec untuk selamatkan diri sendiri dulu. Kabel tak ada masalah nak pakai yang low quality ke, tapi kalau perkhidmatan dengan saya paling busuk, saya pakai yang siren. Siren punya. Ini mega kabel memang dah ada siren. Tapi saya akan pakai pendawaian yang ada siren. Siapa yang pernah menggunakan perkhidmatan saya, dia tahu. Jadi yang lain tak ada masalah dah, 100% lay kabel dah siap. Besok kita datang fitting, insyaAllah lusa ataupun hari Sabtu saya akan masuk ke projek lain. Itu last. Daripada itu saya akan rehat untuk inilah. Untuk berpuasa, untuk menyambut hari raya. Itulah. Dari saya Zahra Engineering, selamat berpuasa. Saya mohon maaf terkasar bahasa, mengeluarkan kata-kata yang kesat. Terima kasih yang selalu follow, yang bagi nasihat, yang bagi teguran, yang berkongsi ilmu. Sekali lagi saya ucapkan selamat berpuasa. Saya Zahra Engineering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.